InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah Faris. Okay, untuk maybe sedikit dalam waktu-waktu terakhir ni dalam duduk podcast, boleh tak Faris kongsikan sekarang contoh daripada titik mana yang Faris dapat lihat perubahan dari segi nombor-nombor jualan, apa yang di titik mana yang segalanya berubah buat Faris yang membolehkan Faris sekarang meluaskan lagi usaha-usaha Faris. Bukan saja Faris tulis buku sekarang, tapi Faris mengusahakan kafe, mengusahakan nak sajikan kurma, betul kalau tak salah ada Oden pun ada, and then Jom Donate. Faris ada usahakan satu platform crowdfunding. Boleh tak Faris ceritakan first titik the moment when it change for you? Maksudnya daripada tak ada jualan ke jualan meningkat, ataupun benda tu adalah proses yang perlahan yang Faris tengok hari ni jual 5, esok jual 10, lusa 15. Sila boleh kongsikan tak? Oh, ada Muhammad. Saya ni memang orang minat berniaga daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi tolong mak berniaga. Dan Muhammad di ATM pun saya pun pernah berniaga, buka macam burger tu mak salai kan, oblong. Buka dengan kawan saya, sahabat saya, ada senior saya. Saya sebut nama Muhammad. Bahkan macam saya sebutkan tadi, syarikat pertama saya yang saya buat secara proper adalah Nur Al-Hikmah. Sebelum tu ada Fawaid Media tapi seorang-seorang dan sekadar macam tu sajalah. Tapi yang the proper one Nur Al-Hikmah pada tahun 2016. Dan kita kena ingat bahawa Sayyidina Muhammad dalam apa yang kita buat, kita usahakan Sayyidina Muhammad. Jangan pernah kita berhenti berharap, dan kita tak boleh nak expect something tu boleh datang dalam masa yang sekejap. Contoh macam saya, actually walaupun kita dah bisnes lama daripada 2016, tapi Alhamdulillah saya rasa lebih selesa pada lately ni lah, setelah setahun 2 ni. Bahkan dah bisnes lama. Kita kena ingat bahawa itu adalah satu proses pembelajaran dan pengalaman, dan kita kena ingat bahawa Allah SWT akan bagi pada waktu yang terbaik yang dirasakan baik untuk kita. Kan? Tak semestinya macam Allah Sayyidina Muhammad kadang-kadang kan kerana kita terfikir, ya Allah, aku dah berdoa, kenapa tak dimakbulkan? Aku dah doa banyak. Bukan Allah tak nak makbulkan, tapi doa tu bagus kan, cumanya nak the right time. Contohnya Allah Sayyidina Muhammad anak kita, kalau kita Abang Erwan ada anak umur 15 tahun kan, 15 tahun Sayyidina anak lelaki 15 tahun minta abah nak motor nak pergi nak bawa motor pergi sekolah ni senang, nanti abah tak payah hantar semua kan, benda yang bagus betul tak? Cumanya dah baru 15 tahun, lesen pun tak boleh ambil lagi, bukan tak nak beli. Waktu tu katalah Abang Irwan pun ada kemampuan, bukan nak beli motor LC, nak beli apa ini, contohlah nak beli motor mahal pun mampu, maksudnya, tapi not the right time untuk Abang Irwan bagi. Maka Sayyidina Muhammad itulah apa ni, bisnes pun sama kan. Dan Sayyidina Muhammad antara titik tolaknya adalah Sayyidina Muhammad PKP. Dulu saya banyak buat jualan offline, lepas tu dibakar PKP, jualan offline memang tak boleh nak buat, maka terpaksa explore jualan secara online, dan bermula tu lah saya belajar, dan Alhamdulillah dapat jualan yang bagus. Kemudian itu nak tanya tu Faris, terpaksa explore, dan dalam keterpaksaan explore tu, kalau betul lah Faris belajar buat website, Faris belajar tentang FB Ads, Faris belajar tentang digital marketing, disebabkan keterpaksaan tu, dan subhanallah dan Faris dapat menguasai lah, kalau saya boleh katakan, ketiga-tiga tu. Dan siapa yang follow Faris, siapa follow Faris kat Instagram, cuba follow Instagram story dia. Kalau dia nak mula kerja, mesti dia akan share. Dan daripada Instagram story dia, saya banyak terinspirasi. So macam mana Faris boleh nak buat tu Faris? Yelah, okey lah, terpaksa, faham. Tapi macam mana Faris, how did you do it? Macam mana Faris lakukan?
Allahumma salli ala Muhammad. Yalah. Mungkin it is right time kot. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya kalau saya fikirkan balik, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu kan. Sebab saya ni bukanlah jenis yang, sebab saya ni jenis macam tak adalah terlalu beria sangat, walaupun beria jugalah, tapi tak adalah sampai, sebab mungkin waktu tu yalah bisnes agak slow dan yalah belajarlah, sebab saya belajar kan. Sebab saya ni taklah terlalu, in fact kalau Sayyidina Muhammad, siapa yang tahu ya, kalau bukan baru orang tahu pun Sayyidina Muhammad ada Sayyidina Muhammad, saya ni banyak macam kita tak apalah, just follow the arus kan, the flow. Contohnya macam Muhammad. In fact saya punya first umrah pun saya pergi Muhammad, tiba-tiba dengan tak ada duit pun at that time. Tidak lagi pergi, saya punya first umrah pergi umrah dengan duit ada 1,000 lebih waktu tu. 1,000 lebih. Bagaimana saya pergi haji tahun lepas, 2 tahun lepas, 2019. Pergi haji private, haji Furada kan, dengan duit RM1. Saya ingat lagi waktu tu dapat visa haji, tengok duit dalam bank ada 1,000 lebih. Nak pergi haji boleh 1,000 lebih duit dalam bank. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay. And then mungkinlah waktu tu kita berbalik pada cerita PKP dan menyebabkan saya Sayyidina Muhammad belajar juga sedikit ads dan bagi saya asbab yang Allah Subhanahu Wa Taala asbab untuk mungkin satu titik tolak untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya untuk jadi lebih baik, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk satu batu loncatan yang lebih kuat lah. Dan lepas pada tu lah Allah Sayyidina Muhammad buatlah sikit-sikit adalah saya buka kafe kan, buat oden, beli jom donate. Allahumma salli ala sayyidina buat kurma haramain dan alhamdulillah dikelilingi oleh kawan-kawan yang sangat membantu, sahabat-sahabat yang sangat membantu, dan bahkan Allah Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itulah penting untuk kita ada circle yang sangat membantu lah. Masya Allah, luar biasa. Okey Faris, ini rasanya tak cukup kita nak berbual dengan, nak duduk buat bincang dengan Faris ni dalam satu sesi. Tapi kita kena tangguhkan. Tapi sebelum kita tangguhkan ni, boleh tak kita ucap terima kasih kepada semua yang sudah setia bersama-sama dengan saya Ruan Muhyiddin dan juga tetamu istimewa Duduk Podcast live one to one malam ini, episod yang ke-10 ataupun ke-11 kalau tak salah, sama-sama dengan Ustaz Faris Zulkarnain. Antara lain beliau adalah seorang penulis yang luar biasa dan buku yang beliau yang sangat hangat di pasaran sekarang adalah Kembara Mahsyar. Boleh ambil tahu, boleh dapatkan maklumat yang lebih tentang buku Kembara Mahsyar di nurlhikmah.com ataupun kembaramasyar.com. Buku tu ada website dia sendiri kan Ustaz? Ada, mahsyar.com. Mahsyar.com. InsyaAllah semua tu boleh anda dapatkan maklumat lebih di nurlhikmah.com ataupun mahsyar.com insyaAllah. Okey Faris, maybe kata-kata sedikit nasihat daripada antum kepada semua penulis di luar sana termasuk saya, macam mana kita nak harungi, macam mana kita nak tetap dalam perjuangan kita ni, macam mana kita nak apa yang kita perlu, apa sikap yang kita perlu hadirkan dalam hidup kita supaya kita boleh maju ke depan. Tak mau ke belakang. Kan setengah orang tu dia rasa dia buat semua benda tu dah maju, tapi rupanya dia tak maju-maju. Malahan dia ke belakang. Na'udzubillah kan, kita tak mau benda tu berlaku. Sebab seperti kata Faris, kita semua nak pulang kepada Allah, kita semua nak pulang, nak bertemu dengan Rasulullah, dan bila Rasulullah tanya kita boleh jawab dengan jawapan yang boleh menggembirakan Rasulullah SAW insya-Allah kan. Mohon nasihat antum Faris untuk kami semua insya-Allah. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa ada satu nasihat je kot kalau saya boleh bagi pun. Ini nasihat yang saya dapat daripada dulu lagi lah. Dulu saya tak realise. Tapi bila dah lama barulah saya realise. Bahkan mungkin abang ataupun sahabat-sahabat lain mungkin satu masa akan realise. Sebab biasa kita minta nasihat kan, kita minta pandangan
kita ni bila kita ada something, kita nak minta doa kan, kita nak minta nasihat, kita lagi seronok kalau orang tu doakan lagi panjang, lagi seronok kita kan. Lagi nasihat tu lagi pelbagai, lagi kita seronok. Saya pun boleh bagi kat abang, InsyaAllah abang buat ni baik-baik, abang jaga solat, abang ingat tu macam-macam, abang akan seronok lah dapat. Buat saya. Cuma pada malam ni saya nak bagi satu nasihat yang berbeza. Bahkan nasihat ni nasihat yang saya dapat daripada guru saya, buat saya satu ni dia sebut, ikhlaskan hati, InsyaAllah dia akan bantu. Ikhlaskan hati dia, InsyaAllah Allah akan bantu. Dulu bang, Masya-Allah, luar biasa. sedikit kan. Waktu saya belajar dulu, setiap kali nak exam, saya akan telefon, saya akan teks para guru-guru saya. Bahasa Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pelbagai guru dia akan bagi nasihat berbanyak. Belajar elok-elok, insya-Allah apa ni. Tu semua pelbagai lah, kita seronok. Bila kita baca seronok, kita dapat mesej yang pelbagai daripada doa-doa yang pelbagai daripada guru-guru kan. Cuma ada seorang ustaz ni, bahasa Sayyidina Muhammad, dia nasihat, ikhlaskan hati, insya-Allah Allah akan bantu. Kan? Apa is okay, sem yang pertama. Sem yang kedua, minta lagi doa, ustaz yang sama, ikhlaskan hati, insya-Allah ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Betul. Pendek je kita nak nasihat yang panjang-panjang. Betul. Kan? Yes. Apa? Sem ketiga, ustaz-ustaz lain pun bagi yang sama, dan Allah Sayyidina Muhammad, ustaz tu mungkin dia sama, ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Saya pun kata, ustaz ni copy paste ke ustaz sem punya ayat? Sampaikan macam tu. Saya pernah terfikir sampai macam tu. Ustaz ni bagi copy. Kita nak ayat panjang-panjang. Dan Allah SWT, bila dah beberapa tahun, bila kita dah melalui pengalaman-pengalaman semua apa-apa, dan kita realize, betul, kenapa para ulama' sangat menitik beratkan tentang ikhlas, jaga hati, ikhlaskan hati. Sebab ia adalah kunci kepada segala-galanya kan. Bahasa Sayyidina Muhammad, disebabkan ikhlaslah, apa yang kita buat ikhlas pada ketika dahulu lah akan menatijahkan kesannya bukan kalau tak pada ketika itu, mungkin pada masa-masa yang akan datang. So itu berakut, ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Masya-Allah.